kita pergi ke terima kasih si babi hutan. Saya nak tunjukkan di mana penyelewengan jelas kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di antara muka surat 166, ini perdebatan antara watak utama dalam kitab ini dengan Mat Dauf, D-A-U-F, Mat Dauf. Berlaku perdebatan dekat kedai kopi. Okey. So keluar isu tentang solat lah, kan? Timbullah isu berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa in khiftum farijalan aw rukbana. Ayat tersebut dalam surah Baqarah ayat 239. Abang lepat mendakwa, yalah, walaupun nama dalam buku ni tak tulis lepat, tapi penulisnya adalah Abang Lepat. Dan saya sangka Abang Lepat juga bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh watak utama itu. Okey, kalau Abang Lepat tak setuju, Abang Lepat kena cakap terus terang, you tak setuju. Saya ambil sebagai watak utama itu berpegang dengan pegangan apa yang Abang Lepat pegang. Apa watak utama ni kata? Bila kita ketakutan, ada rukhsah ataupun keringanan solat untuk orang yang takut. Rujuk surah Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan ketakutan, maka kamu boleh solat dalam keadaan menunggang ataupun berjalan. Maksudnya tak payah menghadap kiblat dalam takut. Jadi watak utama tu tanya kepada Mat Dauf, ni takut yang macam mana? Takut di mana? Mat Dauf kata, sudah tentu isu dia adalah dalam kes peperangan. Bila dalam peperangan, awak dalam ketakutan, tahu akan diserang, maka tidak wajib untuk awak menghadap kiblat. Awak boleh sambil menunggang unta tu sambil solat, niat bismillah, dan baca Fatihah dan segala rukun-rukun yang boleh jaga bismillah. Tapi watak utama ni kata bukan. Dia kata itu adalah tambahan. Dalam Quran tak ada sebut pun bahawa ayat itu adalah berkenaan dengan peperangan. Maksudnya secara umum, kalau takut, kalau menghadapi bahaya, maka tak perlu menghadap kiblat dan sebagainya. Boleh naik kereta sambil solat, boleh macam-macam lah. Tak perlu mengikut rukun fi'li yang biasa kita buat. Ini adalah penyelewengan kepada makna Quran. Ini adalah penyelewengan. Saya nak tanya, macam mana kita nak faham Al-Quran? Pertama sekali, kita nak faham Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Quran bil Quran. Ada ayat tertentu yang Allah wahyukan secara ringkas dalam surah tertentu, tapi dalam surah lain Allah jelaskan. Jadi kita rujuk kepada surah lain. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan penjelasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi yang jelaskan makna ayat-ayat tersebut. Maka ayat 239 surah Baqarah itu, Abang Lepat kata tak ada kena dengan peperangan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka faham bahawa ia berkaitan dengan peperangan. So sekarang ni saya nak ikut pandangan Abang Lepat ke, saya nak ikut pandangan ataupun tafsiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nak ikut tafsiran sahabat Nabi SAW, boleh rujuk ke tafsir Ibn Kathir. Ini salah satu tafsir yang simple, sebab tafsir Ibn Kathir ini banyak merujuk terus kepada hadis Nabi SAW. Tak banyak pandangan sendiri yang diberikan oleh pentafsir ini, iaitu Ibn Kathir. Jadi ayat tersebut Nabi faham, sahabat faham tentang peperangan. Sekarang ni saya nak tanya, mana Abang Lepat dapat bahawa ia tak ada kena-mengena dengan peperangan? That is the question. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, dijelaskan bahawa ia adalah berkaitan dengan peperangan. Maksudnya, di luar peperangan, it does not apply. Maka dalam buku tu, dalam 160 lebih ke atas juga, panjang cerita dia, perdebatan tu panjang. Maka watak utama tu kata, ayat ni bermaksud apa saja bahaya. Kalau kita dalam keadaan bahaya, maka kita boleh solat dengan bentuk itu. Maka apa bahaya yang dimaksudkan oleh watak utama tersebut? Bahaya dia adalah fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka ataupun neraka wail ke atas mereka-mereka yang solat dan lalai dalam solatnya. Jadi setiap kali kita nak solat, kita kena tahu bahawa ada kemungkinan kita akan dineraka wailkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dicampak dalam neraka wail bila kita lalai dalam solat kita. Maka itu secara tidak langsung, nak masuk solat saja sudah berada dalam bahaya. Jadi watak utama ni seolah-olah nak kata bahawa setiap kali kita nak masuk solat, kita berada dalam bahaya. Maka kita bolehlah ikut solat khauf yang tadi tu.
Ini pemahaman siapa ini? Ini penyelewengan kepada ayat Al-Quran. Nabi tak ajar macam tu, sahabat Nabi tak ajar macam tu, para tabi'in tak ajar macam tu. Takkan lepas 1400 tahun tiba-tiba datang abang lepat boleh kata Nabi salah, sahabat salah dan sebagainya.